Salam sejahtera. Ramai orang UMNO, kalau kita ikut perbincangan dan komen-komen di dalam media sosial, ramai orang UMNO nak pilihan raya tergempar, pilihan raya yang baru PRU15 diadakan setahun awal, iaitu lebih kurang bulan Julai tahun ini. Dan alasan mereka beri ataupun sebab mereka beri ialah supaya satu Perdana Menteri baru boleh dilantik. Iaitu selagi pilihan raya tidak diadakan, maka Ismail Sabri Yaakob tidak boleh disingkir. Dia akan terus jadi Perdana Menteri. Dan hanya dengan mengadakan pilihan raya, maka satu Perdana Menteri baru boleh diangkat. Ini bermakna sekiranya UMNO Barisan Nasional menang dan mereka yakin UMNO Barisan Nasional bukan saja akan menang tapi akan menang dengan 2/3 majoriti, maka Ismail Sabri Yaakob tidak lagi akan menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri baru akan diambil alih PM10 dari Ismail Sabri. Siapa dia PM10 ni? Ada tidak calon? Mereka tak sebut. Ada yang budak-budak Najib kata Najib akan kembali jadi PM10. Dan tidak mustahil kalau Mahathir boleh kembali menjadi Perdana Menteri, maka Najib pun boleh buat yang sama. Of course, masalah dia perbicaraan lah. Mahathir tidak menghadapi perbicaraan, Najib menghadapi perbicaraan. Tapi mereka yakin perkara ini boleh selesai apabila UMNO Barisan Memerintah semula melalui pilihan raya yang baru, dan masalah Najib ni boleh selesai. Itu isu teknikal lah. Tapi saya nak bincang tentang the political implication rather than the legal implication. Biar lawyer selesailah isu legal implication tentang kes Najib tersebut. Isu dia, sebab apa mereka nak satu Perdana Menteri baru? That's a core issue. Tak kisahlah nak melalui ni pilihan raya ke, nak melalui apa cara sekalipun. Sebab apa kita perlu Perdana Menteri baru? Malaysia perlu Perdana Menteri baru. Dan mereka tak boleh jawab juga. Siapa dia? Perdana Menteri baru atau Perdana Menteri yang ke-10 yang mereka cadang mengganti Ismail Sabri. Unknown factor. Sekurang-kurangnya pembangkang mereka dah kata Anwar Ibrahim Perdana Menteri baru. Ada ke pengundi setuju tak setuju, kita akan lihatlah di the ballot box nanti. Whether pengundi ni setuju dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi lihat kepada perbincangan dan komen dalam social media, ramai orang dah benci dah Anwar Ibrahim. Benci juga dengan Pakatan Harapan. Oleh kerana itu, Rafizi Ramli selepas bersara, dia nampak yang sentimen terhadap Anwar ni sudah menurun, dan pakatan penyokong Pakatan Harapan nak satu calon baru untuk Perdana Menteri. Dan kalau boleh mereka tak mau Anwar, dan calon tu kenalah orang Melayu, tak bolehlah Cina, India dan sebagainya, maka Rafizi Ramli mengambil kesempatan untuk muncul semula, comeback, dan offer diri dia sebagai the new leader for PKR. Dan sekiranya ahli-ahli PKR, kalau nampaknya mereka sokong, maka Rafizi Ramli boleh muncul sebagai Presiden PKR baru, dan juga calon Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 untuk Pakatan Harapan. Jadi cerita Rafizi Ramli ni tinggi. Dia bukan saja nak kembali ke dalam arena politik, dia cita-cita dia nak menjadi Perdana Menteri melalui PKR
dengan menang jawatan Presiden PKR. Itu yang matlamat dia yang sebenar. He wants to become PM10 actually, Rafizi Ramli ni. Anyway, itu masalah dia. Masalah kita ialah bukan saja siapa calon PM10 dari UMNO dan Barisan Nasional, mereka tidak sebut. Budak-budak Najib ada sebut. Mereka kata Najib akan kembali sebagai PM10. Whether legally possible or not, as I said, that's for the lawyers to decide. But the issue is, sebab apa nak jatuhkan Ismail Sabri Yaakob? The main reason, sebab utama, ialah UMNO dan Barisan, ataupun ramai di dalam UMNO dan Barisan merasakan yang UMNO tidak lagi perlu berpakat atau bergabung dengan Parti Bersatu dan PAS. Kejayaan di pilihan raya negeri Melaka dan negeri Johor membuktikan yang UMNO Barisan, mereka seorang diri tanpa berpakat dengan mana-mana parti lain boleh menang 2/3. Proven. In Melaka, in Johor. UMNO tak payah nak bergantung kepada Bersatu ataupun PAS dan mampu menang 2/3 on their own. Jadi sekiranya pilihan raya umum diadakan dalam 2-3 bulan akan datang ini, UMNO can sweep, landslide. UMNO dan Barisan boleh sapu 2/3 kerusi parlimen, tak payah compromise, tak payah berpakat dengan mana-mana parti lain. Jadi, mereka nak pilihan raya umum diadakan secepat mungkin supaya mereka boleh putus hubungan ataupun cerai dengan Parti Bersatu dan PAS. And UMNO Barisan boleh go back to what they used to be, rule the country, bukan saja dengan simple majority, tapi 2/3 majority on their own, tanpa compromise, share power dengan sesiapa orang lain. They have absolute power, 2/3 majority, totally on their own. No power sharing, no compromise, no tolak ansur dengan sesiapa sekalipun. That is the thinking of penyokong-penyokong UMNO yang nak push untuk pilihan raya diadakan. Tapi bukan senang nak jatuhkan Perdana Menteri. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun berkata, it's not easy to topple a sitting Prime Minister. The Prime Minister has the power of incumbency. Bermaknanya jawatan Perdana Menteri itu memberi banyak kuasa kepada Perdana Menteri untuk nak mempertahankan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi, apa yang mereka nak sekarang is, first of all, the Prime Minister must not be the party president. Kalau Prime Minister is also party president, dia akan jadi kuat. And the formula is 1 + 1 = 3, not 2. Jadi dengan jawatan Perdana Menteri dan jawatan Presiden Parti, 1+1 menjadi 3. Bermaknanya kuasa dia bertambah tinggi lagi. The 2 posts on their own is powerful. The 2 posts combined is double powerful. Jadi mereka terlebih dahulu perlu sekat Ismail Sabri dari menjadi Presiden UMNO. Cannot afford to let him become the UMNO President. Dan oleh kerana Ismail Sabri ialah Perdana Menteri, maka peluang beliau untuk menang pertandingan Presiden UMNO cerah. The advantage he is a Prime Minister. Jadi kalau dia nak bertanding Presiden UMNO, boleh dikatakan 80-90% guarantee dia boleh menang. Taklah 100%, but at least 80-90% guarantee dia boleh menang. Jadi terlebih dahulu kena sekat dari pertandingan parti diadakan. Cannot allow the UMNO party election. Delay.
Seberapa lama boleh? Sebab sekiranya pertandingan parti diadakan dan Ismail Sabri bertanding untuk Presiden UMNO, there is a very, very strong chance he will win. Dan kalau Ismail Sabri bertanding Presiden UMNO dan menang, dan selepas itu pilihan raya diadakan, Ismail Sabri will control the whole field. Bola akan dapat ke dia dan dia boleh score goal. No one can stop him after that. So the only way to stop him is don't let him become the party president. Bermaknanya, on the one side you have the prime minister, on the other side you have the party president. Not one man control both sides. That's very important. Dan Mahathir telah pun beritahu kita, sekiranya parti presiden is also the prime minister, almost impossible nak jatuhkan dia. Very, very difficult. Dan ini kita kena belajar dengan Tok Guru lah. Tok Guru yang berjaya menjatuhkan 4 Perdana Menteri. Ataupun 5. Kalau termasuk diri dia sendiri. And Mahathir tahu, nak jatuhkan Perdana Menteri ni kena different Prime Minister, different style. Maknanya not the same formula. Tengku Abdul Rahman, susah nak jatuhkan dia. Tapi boleh pressure Tengku Abdul Rahman. Bagi dia rasa duka cita. Bagi dia rasa sedih. Let him feel betrayed. Dan perkara ini dia buat melalui 13 Mei. Dalam interview Tengku Abdul Rahman, the last interview, kalau baca buku The Tengku Tapes, yang the interview done by Kedas, seorang jurnalis terkenal semasa itu. In the Kedas interview, the Tengku Tapes, Tengku Abdul Rahman dalam bercerita tentang 13 Mei menangis. Halfway he stopped, he broke down and he cried. Dia kata, if they wanted me to resign, all they had to do was ask me to resign. They did not have to trigger May 13 and cause the deaths of thousands of people. Bermakna Tengku Rahman mengakulah yang mati ni bukan 100 lebih tapi beribu. Dan ini menyedihkan Tengku Rahman, iaitu mereka cetuskan 13 Mei melibatkan beribu orang mati semata-mata kerana nak tekan, nak pressure Tengku suruh letak jawatan. Akhirnya Tengku letak jawatan. Hussein On juga, Mahathir pressure suruh letak jawatan. Dan Mahathir tahu Tengku On ni, Tun Hussein On ni dia sensitif tentang isu rasuah. Jadi apabila Mahathir dan UMNO semasa itu tekan Perdana Menteri Tun Hussein On suruh bebaskan Harun Idris, Menteri Besar Selangor, dari penjara. Dia semasa itu dalam penjara kes rasuah. Apabila UMNO dan Mahathir tekan Hussein On untuk bebaskan Harun Idris melalui pengampunan, royal pardon, Hussein On tak setuju. Hussein On kata he has to serve his sentence. And Mahathir beritahu Hussein On, UMNO sudah pilih Harun Idris dan sokong Harun Idris. Dan Hussein On jawablah, UMNO has to choose between Harun and me. Pilih di antara Harun dan saya. Dan Mahathir jawab, UMNO pilih Harun. Apabila Mahathir jawab macam tu, Hussein On letak jawatan lah. Sekira betul UMNO pilih Harun Idris dan nak suruh saya bebaskan Harun, maka saya letak jawatan, awak ambil alih, awaklah bebaskan dia. Saya tak sanggup. So dia guna sentimen 13 Mei untuk jatuhkan Tengku Rahman, isu Datuk Harun Idris untuk nak suruh Hussein On letak jawatan. So only sekira Perdana Menteri boleh ditekan untuk letak jawatan, maka Perdana Menteri boleh jatuh. If not, very difficult. Dan Abdullah Badawi, Mahathir jatuhkan Badawi dengan menggunakan 3 isu
yang akan menyebabkan kesusahan bagi keluarga dia. Dan Mahathir beritahu sekiranya Badawi tak letak jawatan, maka 3 isu ni akan dibangkitkan dan akan jadi bala kepada keluarga dia. Satu ialah oil for food, satu lagi ialah isu ECM Libra, dan satu lagi isu SCOMI. 3 isu tu habis keluarga dia lingkup nanti. So to save your family from going to jail, you better resign. Maka Badawi pun letak jawatan lah untuk selamatkan keluarga dia. So again, Mahathir tahu yang Badawi ni sayang keluarga dia dan akan protect keluarga dia, lindung keluarga dia dari kesusahan, maka dia pun letak jawatan. Najib degil. Tekan macam mana tekan pun, dia tak mau letak jawatan. Dan apabila mereka cuba tekan Najib melalui legal issue, dia buang semua orang. Dia buang Mukhris, dia buang Shafie Afdal, dia buang Muhyiddin Yassin, dia buang AG, semualah. Semua orang yang cuba jatuhkan dia, Najib buang. Habis semua. He clean out the government, he clean out the party. Dan Mahathir sedar yang Najib ni ialah anak Bugis. Najib ni fighter. Najib bukan macam Tengku Rahman, Hussein, On, Badawi yang apabila tekan aja mereka letak jawatan. Najib fight back. Dan Najib fight back dengan siapa yang nak pancung dia, dia pancung dulu. Habis semua kena pancung. Termasuk ketua special branch lah, termasuk ketua SPRM lah, termasuk AG lah. Habis. Dan termasuk juga Mukhris, Muhyiddin Yassin, Shafie Afdal, pemimpin-pemimpin UMNO, semua dia pancung. Dan apabila nampak Najib ni lihat, susah kita nak pancung, maka the only way to bring down Najib, untuk jatuhkan Najib, ialah jatuhkan UMNO. Oleh kerana itu, Mahathir keluar, Mahathir resign, Mahathir buka parti baru dan Mahathir bergabung dengan Pakatan Harapan because Mahathir tahu sekiranya inside, dalaman kita tak boleh jatuhkan Najib, kita perlu buat dari luar melalui kotak undi. Through the ballot box. Maka jatuhlah Mei 2018 UMNO dan Barisan dan juga Najib. Dan apabila mereka cuba nak jatuhkan dia pula, 22 bulan kemudian, Pakatan Harapan nak cuba jatuhkan Mahathir dan nak ambil Anwar ganti dia sebagai Perdana Menteri. The only way Mahathir can survive is to bring down the government. So Mahathir resign, Mahathir jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan cuba kembali sebagai Perdana Menteri. He resigned as Prime Minister and tried to come back as Prime Minister, tapi bukan Perdana Menteri Pakatan. Perdana Menteri Independen. Tapi dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong tak setuju. Maka naiklah Muhyiddin Yassin secara default. Jadi actually Muhyiddin Yassin naik through an accident. Kebetulan. Oleh kerana rancangan Mahathir untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan dan kembali sebagai Perdana Menteri bebas, Independent Prime Minister, gagal. Mahathir sudah miscalculate the power of Agong. Dan Agong tak setuju, maka the whole plan was spoiled. So, nampak cara nak menjatuhkan Perdana Menteri ni kena macam-macam cara. Not the same strategy tiap-tiap kali. Kalau Perdana Menteri ini, guna strategi ini. Perdana Menteri itu, kena guna strategi itu. So, sekarang ni, we come to Ismail Sabri Yaakob. How to topple Ismail Sabri. How to bring down Ismail Sabri. Sebab Ismail Sabri ni, mereka panggil penderhaka. Ismail Sabri is a traitor. Jadi, traitor ni kita kena bunuh. Sebab apa Ismail Sabri ni traitor? Apa yang dia buat yang menyebabkan dia dipanggil penderhaka?
Sebab dia tak mau cerai dengan UMNO dan dia tak mau UMNO dicerai dari PAS dan Parti Bersatu. They want UMNO to divorce PAS and Bersatu. Tetapi sekiranya UMNO bercerai dengan PAS dan Bersatu, the government cannot stay. Bermaknanya UMNO Barisan ataupun Barisan Nasional memerintah dengan sokongan PAS dan Bersatu. Kalau PAS dan Bersatu keluar dari kerajaan, resign from the government, maka kerajaan jatuh. Berlaku macam tahun Februari 2020 apabila Pakatan Harapan jatuh. You tak boleh cerai. You are like Siamese twins. Kembar siam. Kembar siam tu you bunuh satu lagi akan mati. Kecuali you do an operation to separate. Tapi nak operation macam mana? Sebab apabila kembar siam tu share the same heart, one heart, satu perlu mati untuk satu hidup. So bermaknanya you are all going to die. So the problem now is, macam mana kita nak separate UMNO dari PAS dan Bersatu dalam keadaan sekarang? Now, cannot. The only way to separate UMNO from PAS dan Bersatu ialah untuk mengadakan pilihan raya yang baru, dan UMNO Barisan perlu menang lebih dari separuh ataupun 2/3 dari kerusi, kalau nak 2/3 majoriti, dan melalui pilihan raya yang baru, apabila UMNO sudah menang majoriti, lebih dari 50% kerusi, maka dengan automatik UMNO bercerai dengan PAS dan Bersatu. So, impossible UMNO nak bercerai dengan PAS dan Bersatu unless UMNO boleh menang 2/3 ataupun lebih dari separuh kerusi parlimen. Bermaknanya kena ada pilihan raya yang baru. That is the reason. UMNO atau ramai dalam UMNO tak setuju dengan kongsi kuasa, power sharing. Mereka nak absolute power, iaitu mereka nak kuasa untuk diri mereka sahaja, tanpa share dengan siapa-siapa lain. And that can only happen sekiranya UMNO memperolehi lebih dari separuh ataupun 2/3 dari kerusi parlimen. So, is to get a divorce from PAS and Bersatu, maka perlulah satu pilihan raya tergempar, pilihan raya baru, tetapi Ismail Sabri Yaakob tidak mahu. Ismail Sabri Yaakob wants to maintain status quo. So, oleh kerana Ismail Sabri Yaakob tak mahu bubar parlimen dan adakan pilihan raya baru, maka dia dianggap sebagai penderhaka, traitor kepada UMNO. Itu saja. It's all about lust for power, iaitu gila kuasa. Dan kuasa ni cannot be shared. Either you have it all or you don't have it, because once you share power, the power of dictatorship is gone. You kena buat perkara-perkara melalui konsensus, melalui sebulat suara, which is very difficult. Sekira there are certain things UMNO nak buat and they have to get approval dari orang lain baru boleh buat. That's not UMNO. Tak pernah jadi budaya UMNO kita share kuasa. So that's a real issue. Dan mereka gagal menjatuhkan Ismail Sabri melalui boleh dikatakan undi tak percaya. Sebab dengan membuat undi tak percaya, mereka akan berlaku, they will suffer the fate macam Kerajaan Pakatan Harapan, di mana apabila mereka cuba jatuhkan Mahathir, the whole government jatuh. Kalau mereka cuba jatuhkan Ismail Sabri melalui apa cara lah, boleh katakan undi tak percaya ke whatever, maka kerajaan UMNO juga akan jatuh. And so it's very difficult to bring down the Prime Minister without bringing down the government. Unless we bring down the Prime Minister melalui pilihan raya dan lantik Prime Minister yang baru. So the issue is nak jatuhkan Perdana Menteri, itu saja.
dan nak jatuhkan Perdana Menteri supaya UMNO boleh berpisah dengan parti-parti lain seperti PAS dan Bersatu dan tak perlu lagi kongsi kuasa. So they are calling Ismail Sabri traitor. Traitor kerana tak mau berpisah dengan parti lain, dengan PAS dan tapi nak berpisah macam mana? Sebab kerajaan UMNO Barisan Nasional memerintah melalui sokongan mereka. Tanpa sokongan mereka, UMNO Barisan Nasional akan jatuh sama macam Pakatan Harapan jatuh bulan Februari tahun 2020. Salam sejahtera.